Terima kasih Puan Speaker kerana memberi peluang bagi saya untuk mengambil kesempatan ini membahas Tita Diraja Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beberapa isu yang saya ingin bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini. Isu pertama adalah pindaan AUKU. Pada sesi Parlimen lepas, Rang Undang-Undang Akta Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023 telah dibaca bagi kali pertama di Parlimen. IUU ini dikatakan bertujuan memberikan otonomi kewangan kepada mahasiswa. Namun, apabila pindaan ini diteliti, kami boleh nampak otonomi kewangan bagi kebanyakan persatuan pelajar masih dihadkan. Rang undang-undang tersebut walaupun membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan badan-badan pelajar mengumpul atau menerima dana, tetapi hanya MPP dibenarkan menguruskan kumpulan wang. Tambah pula, hanya MPP boleh membuka akaun bank tertakluk kepada peraturan yang dikenakan oleh lembaga, di mana ahli lembaganya termasuk Timbalan Naik Chancellor, Wakil Kementerian Kewangan, Wakil Kementerian Pendidikan Tinggi atau kaki tangan universiti. Tetapi, badan-badan pelajar tidak berhak membuka akaun bagi persatuan sendiri. Jika orang awam nak mendemah kepada Persatuan Anak Negeri Pahang, Persatuan Bahasa Cina atau Kelab Bola Sepak Universiti, dana tersebut mesti disalurkan ke akaun MPP dulu di bawah rang undang-undang tersebut. Dan sekiranya badan-badan pelajar ingin mengeluarkan wang tersebut, perlu melalui proses yang agak rumit dan mesti melalui proses birokrasi yang akan makan masa yang panjang seperti kesusahan yang sedang dihadapi oleh mereka pada masa kini. Semua duit persatuan disimpan dalam bendahari universiti, dan jika mereka ingin keluarkan duit daripada bendahari universiti, biasanya akan ambil masa beberapa bulan sehingga 1 tahun selepas aktiviti itu tamat. Puan Speaker, halangan ini amat membimbangkan kerana MPP ini dipilih oleh para pelajar dalam kampus setiap tahun dengan memberi kuasa kepada MPP sahaja yang mengawal urusan kewangan. Kami bimbang ada sesetengah MPP akan salah guna kuasa mereka untuk menyekat badan-badan pelajar yang tidak menyokong mereka. MPP seumpama kerajaan yang diundi oleh pelajar. Bayangkan sekiranya NGO tidak boleh membuka akaun bank sendiri dan perlu memasukkan duit dan mengeluarkan duit melalui akaun yang hanya boleh diuruskan oleh pegawai kerajaan. Kita boleh bayangkan kesusahan dan kerumitan yang kita akan hadapi pada setiap hari. Oleh itu, cara terbaik untuk kembalikan real otonomi kepada mahasiswa dan mahasiswi dan juga kampus adalah membenarkan MPP dan juga semua badan-badan pelajar untuk membuka bank account dan menguruskan kewangan sendiri. Puan Speaker, di samping itu, pindaan itu juga membenarkan lembaga universiti memegang kuasa untuk mengurangkan atau melanjutkan tempoh perkhidmatan MPP. Saya rasa pindaan ini telah bercanggah dengan sistem demokrasi. MPP yang dipilih oleh semua pelajar di kampus berhak memberi perkhidmatan kepada para pelajar sekurang-kurangnya 1 tahun akademik. Sekiranya lembaga universiti berhak memantik perkhidmatan MPP, apa tujuan universiti mengadakan pilihan raya kampus? Selain itu, terdapat satu pindaan menyatakan jawatan kuasa tata tertib pelajar akan dipengerusikan oleh Timbalan Naik Chancellor dan keahlian termasuk staf universiti. Jawatan kuasa tata tertib ini berhak menentukan masa depan mahasiswa. Oleh demikian, saya bercadang 1 atau 2 orang wakil mahasiswa perlu dimasukkan ke dalam jawatan kuasa tata tertib pelajar ini untuk memastikan keadilan dan juga ketelusan. Puan Speaker, satu lagi akta yang salim ataupun dengan izin draconian law yang kerap dibincangkan adalah akta hasutan. Akta hasutan ini merupakan satu noda di dalam sistem keadilan jenayah kita kerana ia bercanggah dengan perkara 10 perlembagaan persekutuan dan tidak selaras dengan komitmen kerajaan perpaduan dalam memeliharakan kebebasan bersuara serta hak asasi sejagat. Pemimpin-pemimpin politik yang pernah dimangsakan oleh akta hasutan, termasuk yang sekarang di parti komponen kerajaan maupun pembangkang. Malah kumpulan mahasiswa seperti UME ini juga pernah disiasat di bawah akta hasutan. Amnesty International Malaysia pernah menyifatkan penyiasatan ini sebagai menggerikan dan ia mencabuli kebebasan bersuara.
Rekod pencabulan hak asasi manusia sedemikian tidak memanfaatkan nama baik negara di pentas antarabangsa, terutamanya Malaysia telah diberi kepercayaan melalui pelantikannya sebagai ahli Majlis Hak Asasi Manusia bagi Penggar 2022 sampai 2024 sempena sesi ke-76 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya percaya bahawa akta-akta yang sedia ada seperti kanun keseksaan sudah cukup untuk pihak polis membanteras jenayah. Pendirian Pakatan Harapan Akta Hasutan adalah sentiasa konsisten dan kuat. Cadangan untuk menghapuskan Akta Salim ini juga terkandung dalam Manifesto Harapan dan juga Tawaran Harapan. Oleh itu, saya memohon kerajaan supaya menunaikan janji dan mempertimbangkan untuk mansuhkan undang-undang saman British ini yang tidak relevan pada masyarakat demokrasi kini. Puan Speaker, selanjutnya, dalam usaha kerajaan perpaduan dalam mendukung hak kebebasan bersuara, saya menyeru kerajaan terutamanya Kementerian Dalam Negeri supaya boleh mengkaji semula SOP PDRM berkenaan penganjuran perhimpunan awam. Pihak polis kerap mengambil tindakan ataupun memanggil pihak penganjur untuk memberi kenyataan selepas perhimpunan, walaupun tiada kecederaan, keganasan ataupun vandalisme yang terlibat. Bagi kes yang terdekat, dilaporkan bahawa pihak polis akan memanggil bersih, iaitu penganjur Perhimpunan Reformasi 100% dan yang mengadakan tunjuk aksi di hadapan Parlimen untuk memberi kenyataan. Pihak polis juga dilaporkan enggan menerima notis jawatan kuasa penganjuran Women's March Malaysia 2024 sebanyak 4 kali. Ia dilaporkan bahawa pihak polis hanya sudi menerima notis semalam pada cubaan serahan kali ke-5. Saya bersetuju dengan pandangan pemimpin-pemimpin masyarakat sivil bahawa Akta Perhimpunan Awam, penganjur hanya berkewajipan memaklumkan pihak polis tentang kewujudan perhimpunan dan permit daripada pihak polis tidak diperlukan. Pihak polis juga tidak berhak untuk menafikan hak rakyat untuk berhimpun dengan enggan menerima notis. Proses birokratik ini adalah intimidasi yang mengenakan kekangan dan halangan yang tidak diperlukan terhadap rakyat. Hal ini bukan sahaja membungkam suara rakyat, mewujudkan chilling effect dalam kalangan anak-anak muda yang berhasrat untuk berhimpun dan menyampaikan suara hati mereka. Maka hal ini bercanggah dengan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan bersuara dan berhimpun. Jangan lupa bahawa kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memudahkan rakyat menjalankan hak mereka untuk berhimpun. Maka saya menyuruh kerajaan supaya menyiasat dakwaan bahawa polis enggan menerima notis dan mengkaji semula SOP berkenaan perhimpunan termasuk proses penerimaan notis dan tindakan susulan selepas perhimpunan. Puan Speaker, Tahun Baru Cina baru berakhir. Kebanyakan keluarga dapat menyambut perayaan yang amat bermakna ini bersama-sama ahli keluarga masing-masing. Namun begitu, keluarga Teo Peng Hock tidak mampu menyambut perayaan ini dengan penuh senang hati. Kematian ahli keluarga semestinya akan menyebabkan kesedihan dalam sebuah keluarga. Apatah lagi, kebenaran mengenai kematian Teo Peng Hock masih belum terungkai selepas 15 tahun kejadian berlaku. Pada hari bulan 5 September 2014, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Inquest dan memutuskan bahawa kematian Teo Peng Hock disebabkan oleh seorang atau orang yang tidak dikenali termasuk pegawai SPRM. Keputusan Mahkamah Rayuan juga mengesyorkan pihak polis untuk membuka semula siasatan. Dalam jawapan lisan oleh Kementerian Dalam Negeri bertarikh hari bulan 20 Mac 2023, saya dimaklumkan bahawa Jabatan Peguam Negara telah mengembalikan kertas siasatan kepada pegawai penyiasat pada 6 Januari 2023. Pihak PDRM telah diminta untuk membuat rakaman percakapan lanjut saksi-saksi penting sebelum mengemukakan semula kertas siasatan tersebut kepada AGC bagi arahan selanjutnya. Namun sehingga hari ini, tiada berita susulan yang dilaporkan berkenaan kes Teo Peng Hock. Oleh demikian, ia adalah munasabah bagi Teo Peng Hock Association for Democratic Advancement untuk menuntut pertubuhan pasukan penyiasatan baru yang profesional dan bebas untuk menyiasat kes ini kerana tiada kemajuan langsung daripada pasukan penyiasatan sekarang.
Pencarian kebenaran tentang kes pencabulan hak asasi manusia adalah proses kritikal dalam transitional justice ataupun keadilan peralihan. Tanpa kebenaran ataupun truth, ia adalah menyukarkan untuk masyarakat kita untuk menyelesaikan pertikaian dan mencapai keharmonian. Memandangkan kerajaan perpaduan telah memegang kuasa pentadbiran, saya menyeru supaya kerajaan menghargai peluang keemasan ini supaya mempercepatkan proses penyiasat supaya pelaku boleh dibawa ke hadapan mahkamah untuk menerima bicara mengikut peruntukan undang-undang. Puan Speaker, isu yang akhir yang saya nak bangkitkan iaitu isu durian. Permintaan buah segar durian dari negara China sangat tinggi dan terus meningkat dari tahun setiap tahun. Walaupun negara China mempunyai permintaan yang tinggi terhadap buah durian segar terhadap musangking, namun begitu negara kita hanya dapat ekspor buah durian sejuk beku iaitu whole fruit, frozen fruit dan juga frozen pulp ke China. Kerajaan Malaysia sepatutnya memanfaatkan kekuatan kita dan terus memperkasakan pasaran musangking di pentas antarabangsa. Dilaporkan bahawa Jabatan Pertanian sedang menunggu kelulusan daripada Jabatan Pentadbiran Kastam China iaitu GSCC bagi mengeksport durian segar ke negara perkenaan yang dijangka diperoleh pada tahun ini. Oleh itu, saya menyeru kerajaan Malaysia supaya mempercepatkan proses tersebut. Memandangkan kita mempunyai pengalaman untuk mengeksport buah durian segar ke Hong Kong, saya percaya proses kelulusan GSCC boleh terus dipercepatkan dengan usaha kerajaan dan pihak pengusaha tempatan. Saya juga menyeru kerajaan supaya memaklumkan status terkini kelulusan kepada pemegang taruh dan menyediakan pengusaha tempatan supaya mematuhi syarat-syarat ekspor yang dikenakan. Tambah pula, kerajaan juga haruslah sentiasa mengadakan sesi libat urus dengan pengusaha-pengusaha tempatan dan petani-petani durian supaya mencapai syarat pengeksportan dengan negara China yang mampu memanfaatkan pengusaha tempatan dan mengukuhkan kedudukan musangking kebanggaan kita sebagai raja buah di pentas antarabangsa. Sekian, terima kasih. Saya minta menyokong.